untuk meneruskan pembacaan kita Fiqhul Aulawiyat ataupun Fiqh Keutamaan, dalam kita nak memahami keutamaan-keutamaan yang telah pun syarak tukan, supaya kita dah mengabaikan perkara yang sepatutnya kita dahulukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan yang lalu kita dah melihat berkaitan dengan mukaddimah ataupun sedikit pengenalan berkaitan dengan perkembangan mazhab fiqh di dalam sejarah Islam, yang mana mazhab itu telah pun bermula ataupun senang katanya ijtihad itulah, ijtihad itu telah pun berkembang bila mana tersebarnya Islam daripada Madinah ke seluruh dunia. Bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh pimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Begitu juga selepas itu Khilafah Umayyah, dan diteruskan pula oleh Khilafah Abbasiyah, dan yang terakhir Khilafah Uthmaniyah. Yang mana sepanjang tempoh itu telah berlaku peringkat ijtihad. Kemudian munculnya madhab di zaman Umayyah, zaman Khilafah Umayyah, yang dipelopori antaranya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 61 hingga 101 Hijrah. Kalau kita lihat tempoh itu adalah di bawah pemerintahan Khilafah Umayyah. Selepas itu diteruskan oleh Imam Abu Hanifah pada tahun 80 hingga 150 Hijrah, masih lagi zaman Umayyah. Kemudian diteruskan ataupun sezaman dengan itu Imam Malik bin Anas tahun 95 hingga 175 Hijrah, lahir masih zaman Umayyah. Yang mana kerajaan Umayyah ataupun Umayyah bermula daripada 41 Hijrah hingga 130 Hijrah saja. Kemudian selepas 130 Hijrah, 132 Hijrah naiknya Khilafah Abbasiyah. Maka di sini kita lihat Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah. Maka sempat di zaman Umayyah, Khilafah Umayyah bertemu dengan Khilafah Abbasiyah. Begitu juga dengan Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah sehingga 204 telah berada di zaman Khilafah Abbasiyah. Begitu pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijrah hingga 241 Hijrah. Maka itu semua zaman Abbasiyah. Maka kalau dilihat pada zaman itu, munculnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali yang besar yang masyhur, maka itu semua di penghujung Khilafah Umayyah, di awal Khilafah Abbasiyah. Maka sebab itu kalau kita lihat zaman Khilafah Abbasiyah, berkembangnya ilmu itu ataupun menjadi zaman emas dalam ketamodenan Islam, kerana lahirnya banyak ilmuwan-ilmuwan, pakar-pakar dalam pelbagai sudut ilmu. Kalau tadi dalam bidang ilmu agama, fiqh. Begitu juga dalam bab perubatan Ibn Sina. Begitu juga dalam bab apa lagi, Khwarizmi. Begitu juga ilmu falak dan sebagainya. Semua itu zaman Abbasiyah di awal-awal. Adapun di hujung, maka itu zaman kejatuhan. Bila mana runtuh saja Khilafah Abbasiyah, maka sumber rujukan banyak dimusnahkan. Maka pada waktu itu umat Islam ataupun ulama-ulama tidak mampu untuk berijtihad sebagaimana zaman awal-awal ataupun 4 tokoh yang kita nyatakan tadi. Maka muncul pula pada waktu itu zaman bertaklid ataupun mengikut. Ikut sebab rujukan dah banyak terhapus, dimusnahkan oleh Hulagu Khan, tentera Mongolia, maka banyak yang bertaklid. Sehinggalah pada zaman lebih kurang 450 Hijrah, Imam Ghazali pada waktu itu dah hujung-hujung. Itulah lahirnya Mujaddid. Lahirnya Ibn Taymiyah 661 Hijrah. Maka sebab itu kita lihat Ibn Taymiyah sebagai contoh, maka ada pandangannya agak
berbeza dengan ulama-ulama muktabar sebelum ni. Itu khilaf. Sebab dia berijtihad. Maka lahir pula ulama-ulama selepas itu, antaranya Ibn Qayyim Jauzi, anak murid kepada Ibn Taymiyah, ataupun lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu semua 1000 tahun hijrah kemudian. Maka itu, sebab itu kita lihat adanya sedikit kontra ataupun perbezaan pandangan di antara mereka yang Mujaddid tadi, yang akhir-akhir tadi, dengan di awal-awal kerajaan khilafah Umayyah ataupun Abbasiyah tadi. Itu sedikit perkembangan mazhab. Baik, kita sambung kepada pembacaan kita di halaman 40. Penting ke untuk kita bermazhab? Sebab bila dah ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, penting ke untuk kita bermazhab? Okey, yang pertama saya suka merujuk kepada apa yang disusun oleh Ustaz Muhadir Joy dalam kitabnya. Perlunya kita berpegang kepada 4 mazhab yang 4. Suka saya katakan di sini mazhab sebenarnya banyak. Cuma yang 4 ini yang masyhur. Ada pun yang lain itu tidak dipelopori oleh anak murid mereka. Ataupun ada juga mazhab yang kita rasa dia tidak selari dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagai contoh mazhab Syiah. Syiah ada mazhab dia. Maka itu antara contoh yang tidak selari dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada pun yang 4 ini yang masyhur, yang biasa kita dengar. Baik. Persoalannya tadi, penting ke ataupun perlu ke kita ini berpegang kepada mazhab ataupun bermazhab? Baik, jawapannya di sini yang disusun oleh Ustaz Muhadir Joy, saya ambil kita pada kitabnya, Imam Ad-Dahlawi, yang lahir pada 1176 Hijrah. Itu lebih kurang dah zaman Utsmaniyah dah tu. Zaman Utsmaniyah, zaman hujung-hujung lah. Yang saya baca dia punya huraian saja, dia punya maksud. Ketahuilah bahawasanya umat Islam atau para ulama yang dipegang pendapat mereka telah sepakat atas bolehnya mengikut, iaitu bertaklid kepada 4 mazhab ini yang telah dibukukan ataupun yang telah ditulis, yang diakui kebenarannya sehinggalah ke masa kita sekarang. Mazhab itu disusun oleh diteruskan oleh anak-anak murid mereka, yang mana mereka ini telah pun mengarang ataupun menyusun kata-kata imam mereka itu, pendapat imam-imam mereka itu dalam kitab, yang mana mereka telah kembangkan mengikut pengikut-pengikut mereka. Dan dalam hal ini mengikut 4 mazhab itu termasuk dalam maslahah yang tidak tersembunyi, lebih-lebih lagi pada masa kini di mana semangat mendalami ilmu agama sudah berkurang sekali. Jiwa sudah bergelumang dengan hawa nafsu dan masing-masing berasa bangga dengan pendapat sendiri. Maka sekarang ini kita ni tidaklah menguasai pelbagai ilmu sebagaimana ulama-ulama muktabar tadi. Namun begitu, ada pula orang kata sifat ataupun sikap yang bangga, bahkan menyalahkan ataupun merendahkan ulama-ulama muktabar tadi. Ini masalahnya pula. Maka di sini perlunya kita berpegang kepada mazhab itu supaya apa? Supaya kita mudah untuk bermuamalah. Sebagai contoh, mungkin nampak macam tak faham kat tu. Sebagai contoh, tuan-tuan, kalau kita mungkin biasa ada di kalangan kita pernah pergi KL. Mana kita nak katakan, saya pun tak main juga KL ni. Katakanlah kita nak pergi Gombak ke, Zoo Negara ke, katakanlah contoh. Okey, tuan-tuan, mungkin last kita kata bila kita pergi adalah COVID. Kita masa COVID kita tak dapat bergerak. 2 tahun lepas lah kita kata last, ataupun 3 tahun lepas kita pergi, kan. Kalaulah tuan-tuan dah 3 tahun 4 tahun tak pergi, tak lalu jalan tu, cuba sekarang kalau tuan-tuan pergi, bila kita bawa kereta, kita drive sendiri, kita katalah kita nak pergi Gombak ke tadi, Zoo Negara ke mana-manalah, kita dah biasa jalan itu. Tapi dah 3-4 tahun 5 tahun kita tak jalan. Tapi kita bawa kereta sampai je dia masuk Sungai Besi tu, dengan jam, dengan sesaknya. Lepas tu kita tengok jalan dah bersipang siu. Jalan depan lagi, ini jalan dah ke mana dah ni? Dulu tak ada.
Kan? Jalan depan lagi, dulu tak ada flyover, sekarang dah ada. Dah kita pula jadi hulu hala ataupun sesat barat. Kan? Nak masuk sini, pula ni jalan mana pula? Pergi Petaling pula. Kan? Kita nak pergi MRR tu ke ataupun nak terus ikut jalan Bulatan Pahang. Kan? Maka banyak perubahan. Sudahnya kita dah kita pun dah tak tahu dah ke mana, sudahnya kat tengah-tengah kita berhenti. Nak kiri ke nak ke kanan. Orang belakang pun horn. Kan marah kita belakang, kan? Sebab apa? Sebab pada waktu sekarang ni kita pergi, kita pun dah tak tahu mana satu nak pergi. Ataupun kita nak pergi kedui kahwin sebagai contoh. Kan? Ada jemputan, kan? Orang bagi tahu kan rumah kat sini. Kita kalau pergi ikut map ataupun kita ikut papan tanda mungkin sampai. Tapi lambat. Yang paling mudah sekarang kalau kita nak pergi mana-mana tempat, kita guna apa? Waze ataupun Google Map. Kan? Insya-Allah. Kalau sesat sekalipun, please make U-turn. Dia suruh U-turn balik, kan? Dia akan pandu kita sampai kita akan sampai. Kan? Kalau kita salah jalan sekalipun, dia akan pandu kita juga. Maka itu lebih memudahkan tak? Daripada kita sesat barat, daripada kita membazir masa, baik kita guna Waze. Okay. So Waze ni apa? Satu aplikasi yang memandu kita, membawa kita kepada destinasi yang kita nak tuju dengan mudah, dengan cepat, tanpa membazir masa. Betul tak? Mungkin orang tuan-tuan yang tak mesra Waze ni mungkin susahlah. Kan? Tapi yang anak-anak muda ni Waze je. Share location mana. Kata nak pergi rumah orang, nak jumpa kawan, share location. Share lah kat mana-mana. Tuan-tuan ada kat mana? Jangan yang tak ada line, sudahlah. Setakat ada line, kita boleh share location, orang akan datang jumpa kita ataupun kita akan mudah pergi. Mana kita akan dipandu oleh Waze ataupun Google Map. Maka ini yang saya nak katakan, analoginya inilah di mazhab. Kan? Kita pergi KL guna aplikasi apa? Waze. Maknanya dia guna mazhab Waze. Ada orang kata tak biasa guna Waze, guna Google Map. Maka dia berpegang dengan mazhab Google Map. Itu contohnya. Okey. Maka ada pilihan masing-masing. Tapi sampai tak tempat destinasi? Sampai. Sama juga kita dengan dalam hidup. Kita ni hidup kita untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, berakhlak sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Maka dalam ibadah ini banyak dia punya cabang dia ataupun perbincangan dia. Semuanya ibadah ini yang sahih tadilah, mazhab 4 tadi, semuanya menuju kepada Allah tak? Semua menuju kepada Allah. Cuma mungkin cara sedikit berbeza. Okey? So kalau kita berpegang dengan salah satu mazhab itu, mereka memandu tak kita kepada Allah? Mandu. Okey? Daripada langsung kita tak nak guna mazhab, kita nak ikut, kita faham kita Al-Quran dengan hadis sendiri, sedangkan kita tak berapa mahir, tak berapa faham, apa yang akan berlaku? Sesat barat. Macam tadi pergi KL, tak nak guna Waze, tak nak guna Google Map, ikut sendiri, dah sesat barat. Kan mudah kalau kita ada yang menunjukkan, iaitu mazhab. Itu analogi mudah lah saya nak bagi contoh. Maka sebab itu kita dikatakan kita ini dituntut untuk bermazhab. Itu yang pertamalah. Sama ada nak mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke, mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanbali, itu kedua. Sekarang ya perlunya kita bermazhab. Tapi kalau zaman Rasulullah tak ada mazhab, sebab kembali balik Rasulullah pada waktu itu ada.